Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita akan sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan buku teks Sains tahun 6 KSSR Semakan muka surat 18. Okey, kalau sebelum ni kita dah bincang tentang bagaimana proses persenyawaan boleh berlaku dan bagaimanakah laluan-laluan daripada sperma tu ke ovum dan berlaku persenyawaan dan hasilnya ada baby kan. Okey, jadi hari ni kita nak tahu kenapa pentingnya pembiakan kepada manusia ni. Kenapa kita kena membiak? Tak boleh ke kalau kita tak membiak kan? Okey. Proses pembiakan sangat penting kepada manusia, sama seperti proses hidup yang lain. Okey, perhatikan situasi di bawah. Okey, situasi pertama, kita tengok ini adalah apa? Ini adalah satu jadual ataupun inilah carta organisasi keluarga kan. Keluarga siapa? Keluarga Encik Ahmad. Encik Ahmad ni dia mempunyai 3 orang anak hasil daripada perkahwinan dengan isterinya lah. Jadi dia kahwin tu dia ada 3 orang anak. Anak yang pertama kalau perasan kat sini, anak dia mana satu? Anak dia perempuan tu. Okey, ada dia punya line tu kan dekat situ, anak dia perempuan, anak pertama dia. Anak kedua dia lelaki ni dan anak yang ketiga dia perempuan juga. Dan kemudian mereka berkahwin juga dengan suami dan isteri masing-masing, dan ada yang anak pertama ni tadi ada seorang anak, yang anak kedua ni tadi dia ada seorang anak lagi dan seorang anak lelaki lah, dan yang ketiga tadi ada kedua-duanya, ada seorang anak lelaki, ada seorang anak perempuan. Okey. Jadi kini bilangan keluarga Encik Ahmad berjumlah 12 orang, termasuklah cucu-cucu dia yang 4 orang tu kan. Okey. Proses pembiakan ini sebenarnya penting untuk menambahkan bilangan individu yang baharu. Apakah yang akan terjadi kepada bilangan keluarga ni? Okey, jika Encik Ahmad dan isterinya tidak membiak. Kalau Encik Ahmad dan isteri dia tak membiak, dia tak ada anak, adakah mereka akan boleh meneruskan hidup ataupun ada dia punya waris kan? Jadi tak ada lah. Jadi kalau lah Encik Ahmad ni isterinya tidak boleh melahirkan anak, tidak dapat membiak, maka mereka punya waris tu sudah tiada. Nanti lama-lama makin kurang lah. Kalau lah yang isteri Encik Ahmad ni tak membiak, kurang lah manusia kan, semakin kurang lah keluarganya, tak adalah yang lain-lain kat bawah tu. Situasi yang kedua, situasi di bawah menunjukkan gambaran keadaan di bumi sekiranya manusia tidak membiak. Bayangkan kat bawah tu ada orang tu dah tua, manusia tak membiak. Bayangkan, dah lah orang lelaki seorang je pula tu kan, macam mana nak melahirkan anak kan. Jadi dia kata, apakah yang akan terjadi kepada kemandirian spesies manusia jika manusia tidak membiak? Kemandirian spesies tu apa? Dulu kita belajar kemandirian spesies haiwan, kemandirian spesies tumbuhan kan. Jadi kemandirian spesies ni sebenarnya adalah kebolehan kita ataupun kebolehan sesuatu spesies itu untuk menjaga spesiesnya daripada pupus. Jadi apa akan jadi kepada kemandirian spesies manusia ni? Kemandirian spesies manusia akan terancam kepada kepupusan. Kalau kita tak melahirkan anak, mungkin kita akan pupus satu hari nanti kalau semua wanita tidak melahirkan anak. Kan? Okay, ini merangkumi 2.1.3. Okey, aktiviti realnya, poster pembiakan manusia ini awak boleh buatlah bersama dengan rakan-rakan kat sekolah ataupun kat rumah. Aktiviti ini aktiviti secara berkumpulan dan dia merupakan aktiviti PAK 21. Awak boleh akses juga di QR code ni, organ pembiakan dan proses persenyawaan manusia. Alat dan bahan dia adalah komputer, capaian internet, pencetak, gunting, kad manila, pita pelekat dan pen penanda berwarna. Jadi berhati-hatilah masa guna gunting. Macam mana nak buat ni? Langkah-langkah dia, kita kena imbas QR code tadi, gambar rajah dengan organ pembiakan, gambar rajah organ pembiakan dan proses persenyawaan manusia. Kita search kat QR code tadi, bila kita search, kita cetak dan kita tampalkan gambar rajah pada kad manila macam dalam gambar sebelah ni lah. Kemudian secara berkumpulan bincangkan dan labelkan organ pembiakan lelaki dan perempuan serta fungsinya. Maksudnya bila kita buat aktiviti ni, kita buat dalam kumpulan, seorang tukang tampal, seorang tukang tulis, seorang tukang mewarna cantik-cantik kan. Jadi dalam kumpulan ni kita label dan organ dia, itu kita cantikkan fungsi dia, kita bincang, kita tulis dekat situ, seorang tukang tulis. Okey. Kemudian bincangkan dan tuliskan proses persenyawaan pula. Kat bawah tu dibuat proses persenyawaan pula manusia sehingga bayi dilahirkan mengikut turutan pada kad manila itu. Jadi biasanya kalau dalam contoh ni dia buat pada kad manila yang sama lah. Okay? Dan pamerkan hasil kumpulan kamu. Ketua kumpulan akan menerangkan proses persenyawaan manusia kepada rakan-rakan yang lain. Jadi ini nanti, ini contoh yang dah siap ni kan, organ pembiakan manusia ni. Ada tulisan dekat situ. Kemudian nanti masing-masing akan ada wakil ke depan untuk menerangkan apa yang mereka faham tentang persenyawaan ini dan juga organ pembiakan lelaki dan perempuan lah.
Dia memang akan sama lah bila kita akan buat pembentangan di depan. Jadi bila kita buat pembentangan di depan tu, bila sama dia berulang berkali-kali, maka daya ingatan kita insya-Allah semakin kuat dan semakin faham. Itu gunanya. Nampak aktiviti macam simple kan, tapi kepentingan dia banyak. Okey, jadi ada soalan kat bawah dia tanya. Jadi soalan kalau dekat dalam aktiviti ni, bila dia keluar soalan kat bawah, maksudnya kalau awak buat, awak dapatlah jawab kan. Kalau tak buat, tak payah nak jawab macam mana kan. Okey, jadi soalan dia, jelaskan fungsi yang pertama. Jelaskan fungsi organ pembiakan lelaki dan perempuan. Jadi organ pembiakan lelaki dan perempuan ni apa fungsi dia? Jadi organ pembiakan lelaki fungsi dia untuk apa? Untuk menghasilkan sperma dan gamit jantan lah. Organ pembiakan perempuan pula fungsi dia adalah untuk apa? Untuk menerima gamit dan berlaku proses persenyawaan. Jadi bila ditanya pasal fungsi organ, kita kena ceritakan setiap satu lah. Organ pembiakan lelaki ni fungsi dia untuk apa, dan perempuan ni fungsi dia untuk apa. Ataupun kalau nak secara general, untuk membolehkan proses, untuk melakukan proses persenyawaan, ataupun untuk menambah zuriat. Itu fungsi organ pembiakan lelaki dan perempuan. Kalau nak paling senang, awak jawab je untuk menambah zuriat pun boleh. Okey, yang kedua, jelaskan proses persenyawaan manusia. Macam mana nak jelaskan? Kalau keluar soalan macam ni, nak jelaskan, kita lukis je gambar ni. Yang proses persenyawaan ni kan, kita lukis gambar ni dan kita terangkan lah. Kalau nak tulis dalam ayat pun boleh, tapi awak kena tulis ayat-ayat yang nombor 1 sampai nombor 5 ni. Dia sebenarnya sama dalam buku teks kita lah. Yang kat atas tu kita salin balik je. Jadi proses persenyawaan manusia ni, kalau dia kata nak proses persenyawaan, kita kena mula daripada sperma tu masuk ke dalam telur. Jadi sperma masuk ke telur. Jadi yang kita tulis kat sini lah, kat proses persenyawaan tu adalah daripada sperma masuk ke dalam telur tu, kemudian dia mengembang menjadi embryo, zygote, embryo dan sebagainya tu. Kita salin balik yang ini. Bila diterangkan, dia suruh jelaskan proses persenyawaan manusia. Yang ketiga, apakah kepentingan pembiakan kepada manusia? Jawapannya untuk menjaga kemandirian spesies manusia, ataupun untuk memastikan manusia tidak akan pupus. Jadi ini merangkumi 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 dan 2.1.6. Jadi murid juga boleh mempersembahkan aktiviti di atas dalam bentuk poster elektronik ataupun e-poster. Kalau zaman-zaman PDPR dulu, bolehlah buat e-poster. Lagi menarik kan. Jadi bergantung kepada cikgu awak nak buat macam mana. Jadi saya rasa persenyawaan sampai sini saja. Kepentingan tajuk kita hari ini, proses pembiakan ini adalah sehingga ini saja, sehingga poster pembiakan. Pada video akan datang, insya-Allah kita akan sambung lagi dengan tajuk baru, iaitu sistem saraf manusia muka surat 20. Jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi pada video akan datang.